Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama pada pagi ini untuk melanjutkan perbincangan kita, untuk berkongsi kemampuan yang ada, berkongsi sedikit ilmu yang Allah anugerahkan. Mudah-mudahan memberi nilai tambah kepada anda semua, juga saya yang memberi, kerana ilmu itu perlu dikeluarkan, bukan untuk disimpan. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan bahawa ilmu dia bertentangan dengan harta. Harta makin keluar makin menyusut, tapi ilmu makin kita keluar makin dia bertambah. Ilmu menjadikan kita ramai kawan. Harta dia boleh mencipta musuh, ramai musuh. Masing-masing berusaha untuk nak mendapatkan, merebut harta. Tak kira sama ada cara betul ataupun cara yang sebaliknya. Ilmu dia akan jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Dan inilah antara keistimewaan ilmu. Tak bermakna harta tidak perlu, tapi menunjukkan bila kita berilmu, kita beruntungnya bila kita berilmu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, pelihara niat kita, dan Allah sentiasa berikan kelapangan kepada kita untuk dapat belajar, dapat mengajar, duduk dalam majlis ilmu, sama ada majlis belajar ataupun mengajar. Dan anda yang sedang menonton dan sedang belajar dengan saya sangat-sangat berharap bahawa anda akan jadi guru satu hari nanti. Anda akan mengajar sebagaimana yang saya ajarkan, menurut metodologi yang saya bimbing, saya pimpin. Dan penting bagi saya, cara mengajar sangat penting. Ramai orang boleh belajar, tapi untuk memindahkan ilmu kepada orang lain, itu satu perkara yang perlu dipelajari, perlu dilatih, perlukan pengalaman. Sebab itu ilmu yang saya perolehi daripada Universiti Masyarakat. Universiti saya adalah anda. Tanpa anda, saya tak akan dapat kemahiran begini. Guru saya adalah pelajar-pelajar saya.
saya dapatkan silibus mengajar macam mana teknik yang baik, macam mana teknik yang berkesan adalah melalui pada pengalaman yang lalu. Pengalaman mengajar kaum muslimin yang ada sekitar saya. Bermula dari usia 22 tahun. 22 tahun saya mula mengajar cara dengan mengikut apa yang kami pelajari, apa yang kami lihat guru kami mengajar, itu yang kami cuba apply. Tapi setelah dapat bimbingan, dapat tunjuk ajar daripada guru kami Al-Fadil Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah, beliau bimbing, beliau menyatakan kepada kami, pelajar bukan untuk ditanya, pelajar bukan untuk disoal, pelajar adalah untuk dibimbing. Kalau mereka tak ingat, kita kena ingatkan. Kalau mereka tak boleh sebut, kita kena bantu sebut. Kalau mereka tak boleh menjawab, kita tolong jawabkan. Itu tugas guru. Tugas guru adalah membimbing, memimpin, bukan memastikan pelajar kita makin tak tahu, kita benam-benamkan, kita pijak-pijakkan dia. Tidak, kita bantu dia bangun, kita bangkitkan dia, kita murnikan semangat dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kaedah ini anda akan dapat menguasai dan anda perhatikan, cuba pelajari dengan baik. Dan saya sangat-sangat menggalakkan sekiranya anda ada berpeluang untuk ikuti program-program secara intensif, sebagaimana yang kerap saya anjurkan, program intensif untuk 50 jam pertama itu sangat, bagi saya sangat berkesan, sangat membantu kepada pelajar yang kosong dapat terus boleh join kelas kita dengan baik, tak terasa tercecah sangat. Dengan 50 jam yang pertama itu, untuk asas satu juzuk itu sangat membantu. Dia umpama kunci untuk kita masuk ke dalam perbincangan yang lebih ilmiah lagi. Jadi saya sarankan kepada yang benar-benar kosong, yang memerlukan tunjuk ajar dan memerlukan teknik mengajar yang baik, sebagaimana saya bimbing, saya tunjukkan, saya mempelawar kepada semua, sekiranya ada kelapangan, berminat, ada kelapangan dan punya motivasi yang tinggi untuk mengajar, silakan. Masih ada lagi beberapa kekosongan, dan saya kosongkan setiap kali program. Saya ada ruang untuk pelajar-pelajar yang tahfiz, pelajar-pelajar yang berbakat, untuk saya siapkan mereka. Jadi ada bercampur sedikit dengan pelajar. Ada beberapa kekosongan lagi yang saya kira boleh diisi untuk sehari dua lagi. Hari Isnin kami akan bermula, insyaAllah. Jadi pentingnya, saya nak tegaskan bahawa pentingnya kita belajar dan mengajar. InsyaAllah setelah kita mengajar baru kita dapat lebih mantap lagi ilmu itu. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelum kita berbincang panjang membincangkan tentang ayat ini, ayat 113 kalau tak silap saya, untuk bincang yang lebih panjang lagi, saya mohon komen, harap suara saya jelas, gambar pun jelas. Itu soalan yang biasa saya akan tanyakan. InsyaAllah mudah-mudahan dah tak ada lagi masalah tu. Baik. Semoga yang berada di sini, dan saya dapati pagi tadi ada peserta baru yang akan ikuti program ini, baru jumpa. Masya Allah, saya dapati saban hari ada saja peserta-peserta yang berminat, ada saja yang sangat menghargai peluang ini. Kalau anda sudah punya peluang tapi anda abaikan, anda tinggalkan, rasanya malang sungguh anda. Sepatutnya, sewajarnya anda rebut, anda pegang, anda raih sebanyak mungkin dengan peluang yang ada. 1 minggu 2 kali pertemuan. Orang lain 1 minggu hanya sekali saja pertemuan di Kuantan ini. Tapi special untuk yang live
online ini, Facebook. Setiap minggu, hari Isnin dan hari Khamis. Sekiranya Allah izinkan, setakat ini insya-Allah saya akan bersiaran sehinggalah Allah panggil saya. Sehinggalah, maaf cakap, senang kata, sehingga meninggal dunia, barulah kita tutup kelas kita. Mungkin orang lain akan sambung. Tapi untuk kelas ni, antara tekad saya, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara niat saya. Allah mudahkan urusan saya. Semoga kelas ini akan terus bertahan sehinggalah penghujung usia, penghujung nyawa, insya-Allah. Dan kita akan selesaikan 30 juzuk. Kalau selesai 30 juzuk, kita akan ulang lagi. Ini antara tekad saya. Kita akan habiskan 30 juzuk. Tak kiralah bila kita selesai, kita akan sempurnakan insya-Allah. Dan apa juga perkongsian yang saya akan tambah, saya akan beri tambah sama ada perkongsian dari sudut ilmu nahu, ilmu saraf dan ilmu i'rabul Quran. I'rab lafaz dan i'rab jumlah. Semuanya itu akan saya kongsikan di sini. Tapi untuk intensif, untuk lebih pemantapan, memang kena buat kelas khusus. Tapi kelas ini lebih umum sebab di sini bergabungnya ramai peserta yang punya asas, yang baru beginner, yang dah pertengahan, ada pun yang dah tinggi. Jadi kemampuan berbeza. Maka persembahan saya persembahan yang agak sederhana, santai, dan harapan saya semua orang yang hadir, semua orang yang menonton sekarang, dia sekurang-kurangnya dapat memahami 30% daripada perkongsian saya. Itu target yang saya sasarkan. Alhamdulillah, nampaknya Penang clear, JB clear. Okey. Alhamdulillah. Okay, mesti kita terus kasih saya, tak perlu dah saya nak mukadimah terlalu panjang. Sudah sampai masa untuk kita terus kepada perkongsian kita. Sila rujuk ayat yang ke-113. 113 agak panjang sikit. Saya ajak anda menterjemah satu jumlah demi satu jumlah. Boleh? Okay, bersedia sekarang? Ada 44 orang. Okay, kita mula terus. Alhamdulillah. Dua satu tiga, ya, terima kasih. 212 Ustaz. 12 dah sudah. Ajarin. Ya ke? Ya tak, ya, belum lah. 212 tak, belum buat lagi. Ya, betul. Saya belum tu lagi. Ya, betul. Okey, 212. Terima kasih. 212, salah saya silap. Nanti saya baiki dalam, saya edit semula dalam info saya ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Zuyyina. Tolong terjemahkan. Saya beri masa
Jumlah pertama, jumlah fi'liyah ini artikan, mohon kerjasama sekarang secara spontan dengan tanpa rujukan, berpandukan kepada nota terjemahan Quran secara perkata, bagaimana anda menukar laras bahasa daripada terjemahan perkata tersebut kepada laras bahasa harfiah, kerana sebagian besar di kalangan kita tak ada rujukan buku sebagaimana juzuk pertama, juzuk kedua belum boleh rilis lagi. InsyaAllah saya cuba usahakan sebelum Ramadan nanti kita rilis untuk juzuk yang kedua. Tolong artikan sekejap. Tolong terjemahkan untuk ayat jumlah yang pertama. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Tolong artikan secara harfiah dengan laras bahasa yang betul dengan mengikut sistem. Okey. Tolong beri respon 10 saat dari sekarang. Saya akan bacakan terjemahan kepada 10 orang yang pertama. Saya rasa kalau saya baca kepada semua yang menghantar, mungkin saya tak mampu. Muhammad Taufiq Yap Hazrin, saya bacakan. Dan telah dihiaskan akan ia bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Masya Allah. Mengikut sistem, tahniah. Telah dihiaskan bagi orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Azim Abdullah lebih dekat dengan kehendak saya. Kenapa? Faridah Salim, Norazian Azizan, telah dihiaskan akan ia. Satu je, tak habis. Telah dihiaskan akan ia bagi segala yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Faridah Salim, bagi segala yang tu, ini brand lama ni. Assalamualaikum Ustaz, maaf tak dapat ikuti hantar ibu ke hospital. Masya Allah. Barakallahu fiik. InsyaAllah semoga Allah mudahkan urusan Haji Hajwi untuk ke hospital, urusan appointment ibu beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, kemudahan, keringanan dalam urusan menguruskan ibu bonda beliau, insyaAllah. Haji Abazi Hamid, telah dihiasi oleh ia bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan oleh ia tu nak kena betul. Hajah Baziah, telah dihiaskan oleh ia tu tak tepat, sebab ni fi'il majhul. Asalnya zuyyina, telah dihiaskan akan ia. Dia di sini merujuk kepada al-hayatud dunya. Dia di sini merujuk kepada al-hayatud dunya. Maka bila naibul fa'il zahir dah ada, dhamir mustatir jawazan tak perlu lagi diterjemahkan. Sebagaimana tadi yang diterjemahkan oleh Hajah Azimah Abdullah, terjemahkan, Masya Allah, menepati sistem. Ruqyah Haji Saidin, telah dihiaskan akan ia. Akan ia dah tak perlu aja, sebab ia di situ merujuk pada al-hayatud dunya, akan kehidupan dunia. Itu pada terjemahan penuh. Okey. Apapun tahniah Hajar Ruqyah Haji Saidin, anda telah terjemah dengan baik. Hafizah Yahya, telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Ya, menepati sistem. Tahniah. Noraziah Azizan, telah dihiaskan akan ia bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan. Telah dihiaskan akan ia, itu betul. Tapi nak lebih betul lagi, telah dihiaskan akan ia itu dah tak perlu. Sebab dia di situ merujuk pada al-hayatud dunya. Bila naibul fa'il zahir dah ada, dhamir mustatir jawazan dah tak diperlukan lagi. Tak perlu diterjemahkan. Telah dihiaskan, Umum Muslihuddin, telah dihiaskan akan kehidupan dunia bagi orang-orang yang kafir. Wah, ini aras tinggi punya terjemahan ini.
5 bintang untuk Ummu Muslihuddin. Yati Harun is watching. Rin Hasan telah dihiaskan akan ia dah tak perlu. Sebab apa? Naibul fa'il dah ada akan kehidupan dunia tu. Apapun sudah mengikuti sistem. Fauzah Suri telah dihiaskan akan ia. Ada ketika dhamir mustatir jawazan perlu diterjemahkan dia, ada ketika tak perlu. Kenapa tak perlu? Bila naibul fa'il zahir dah ada. Kenapa naibul fa'il? Sebab zuyyina fi'il madhi majhul. Bila fi'il majhul tidak ada fa'ilnya. Tidak disebut fa'ilnya, bukan tak ada, tak disebut fa'ilnya. Syamsiah Manja is watching, Rohaizat Ahmad is watching. Siti Kimi telah dihiaskan ia. Ia dah tak perlu. Kebanyakan okey. Nur Farizah Samsudin telah dihiaskan bagi orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan ini. Okey. Nur Farizah Samsudin mendapati sistem dan perfect. Fazilah Mahdi telah diberikan keindahan kepada orang yang ini Ustazah Fadilah yang tadi baru daftar ni. Ini terjemahan belum ikut sistem. Tak apa, syabas kerana anda berani mencuba. Alhamdulillah. Sarifah Abdul Fattah is watching. Ala kulli hal, kenapa kita akan terjemahkan zuyyina telah dihiaskan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kenapa kita terjemahkan zuyyina telah dihiaskan, bukan telah diberi? Kalau utia telah diberi, zuyyina telah dihiaskan. Fi'il madhi majhul atas wazan fa'ala yuf'ilu, zayyana yuzayyinu. Oleh kerana fi'il majhul, syarat fi'il madhi majhul adalah huruf pertama baris dhammah dan ain fi'il baris kasrah. Huruf pertama baris dhammah. Zuyyina telah dihiaskan akan ia. Huruf pertama baris dhammah, ain fi'il baris kasrah. Okey. Fi'il madhi majhul. Okey. Dan laras bahasa untuk terjemah fi'il madhi majhul telah, itu menunjuk kepada fi'il madhi, di imbuhan di tu penting, tagline dia, telah dihiaskan. Dan dhamir mustatir yang ada dalam zuyyina itu kita namakan dhamir mustatir jawazan, dhamir dia tu, dhamir huwa. Ada ketika perlu kita ertikan, ada ketika tak perlu. Lebih-lebih lagi bila dhamir mustatir jawazan ni ada diiringi dengan fa'il, naibul fa'il. Bila fa'il majhul dia tidak ada, dia tak disebut fa'ilnya. Ini naibul fa'il dia, al-hayatu. Apa syarat naibul fa'il? Naibul fa'il syaratnya mestilah marfu'. Mestilah marfu'. Apa tanda marfu'? Antara tanda marfu' baris dhammah. Al-hayatu. Nampak? Al-hayatu itu adalah naibul fa'il dia. Macam mana terjemah naib fa'il? Tambah akan pada terjemahan. Akan kehidupan. Yang asalnya hayatu adalah maf'ul bih. Tapi oleh kerana fa'ilnya tak disebut, maka dia ambil alih tempat fa'il, maka tanda rafa' dia ambil alih tempat fa'il. Oleh kerana fa'il rafa', maka naibul fa'il pun tetap rafa', tandanya rafa' baris dhammah. Tanda rafa' baris dhammah. Telah dihiaskan fi'il madhi akan madhi majhul, akan ia dah tak perlu lagi. Sebab apa? Naibul fa'il dah ada. Jadi terjemahan yang menepati sistem telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Kenapa tadi Hajah Faridah Salim sebut bagi segala yang betul. Segala yang betul, orang-orang yang pun betul. Tapi dah masuk juzuk kedua ni, segala yang dah kena tukar kepada orang-orang yang. Itu antara nasihat daripada guru kami. Sebab allazina adalah lil aqil. Isim mausul untuk yang berakal. Itu kita orang-orang yang. Peringkat awal, segala yang untuk mengelakkan pertindahan makna antara ulaika dengan allazina. Ulaika orang-orang itu, allazina segala yang. Kita bezakan dulu. Tapi oleh kerana saya dapati sulit untuk pelajar-pelajar merubah daripada segala yang nak tukar kepada orang-orang yang,
Maka awal-awal saya dah ubah dah sekarang. Saya tak nantikan lagi juzuk 2, juzuk 3 baru tukar. Saya dah terus tukar seawalnya kepada alladzina, orang-orang yang. Kerana apa? Nak menunjukkan jamak saja. Tapi salah terjemahan bila terjemah alladzina, mereka yang. Bagi yang menterjemah alladzina, mereka yang, bagi saya di satu kesilapan yang besar, kerana bila anda belajar i'rab nanti, anda akan mengelirukan pelajar anda, dan anda yang belajar sendiri, anda sendiri akan bingung. Jadi lebih selamat ertikan alladzina, orang-orang yang. Erti tambahan orang-orang itu sebagai bantuan saja untuk kita membezakan antara isim dengan fi'il. Kalau kita mereka, sebab mereka itu laras bahasa untuk fi'il mudhari' punya terjemahan. Kita dah standardkan, kita dah selaraskan, kita dah formatkan cara menterjemah fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Cara terjemah fi'il madi majhul, mudhari' majhul. Beza dengan madi maklum dengan mudhari' maklum. Isim fa'il berbeza dengan terjemahan isim maf'ul. Isim zaman, isim makan, masing-masing ada laras bahasa yang tersendiri yang kita dah formatkan. Begitu juga yang isim tersebut sekiranya masuk dalam jumlah fi'liyah. Tambahan oleh merujuk kepada fa'il. Tambahan akan dia merujuk kepada maf'ulun bih. Ataupun naibul fa'il juga, kita tambahan akan. Al-hayatu, akan kehidupan dunia. Kenapa tambah akan? Sebab sebenarnya dia adalah maf'ulun bih. Sebenarnya al-hayatu maf'ulun bih. Asalnya zayyanallahu lilladzina kafaru al-hayatad dunya. Itu asalnya. Telah menghiaskan oleh Allah bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan al-hayatad dunya. Itu asalnya. Tapi kalau kena fa'il jadi digugurkan, tak perlu disebut. Yang menghiaskan Allah, semua dah tahu. Tak perlu disebutkan fa'il dia. Maka ditukarkan, dibentuk fi'il majhul. Maka al-hayatu yang asalnya maf'ul bih, dia ambil alih tempat fa'il dan kita namakan naib fa'il. Dia ambil alih dia punya tanda rafa' dia, hukum marfu' dia punya tanda rafa' dia baris dhammah. Okey. Lilladzina, bagi orang-orang yang murakkab jari, kafaru jumlah fi'liyah. Kafaru jumlah fi'liyah telah ingkar oleh mereka. Fi'il madi dan fa'il. Apa peranan kafaru? Peranan dia menjadi silah mausul kepada alladzina. Kafaru menjadi istilah mausul kepada alladzina. Kafaru menjadi istilah mausul kepada alladzina. Al-hayatu naibu fa'il, ad-dunya sifat. Ad-dunya sifat. Alhamdulillah. Haji Azimah tulis lagi. Telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Kita terjemahkan dunia juga kan. Dalam menerangkan, kalau menterjemah sifat, biasa saya bimbing, saya katakan bila terjemah sifat saja kepada mausuf, tambah yang, bukan. Telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan yang dekat, akan kehidupan yang rendah, akan kehidupan dunia. Biasa dunia, dari sudut bahasa, rendah, dekat, hina, itu maksud dunia. Okey. Adna, atastabdiluna alladhi huwa adna. Adakah kamu minta tukarkan akan yang dia adna adalah lebih rendah. Itu isim tafdil. Adna, dal nun ya, adna, lebih rendah. Billadhi huwa khair, dengan yang dia adalah lebih baik. Dunia kata dasar dan sudut makna dan sudut bahasa, mana rendah, dekat. Telah dihiaskan bagi orang-orang yang telah ingkar oleh mereka akan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Satu jumlah. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan yaskharuna, mereka merendahkan. Yaskharuna, mereka merendahkan. Minal ladzina, daripada orang-orang yang murakkab jari, daripada orang-orang yang isim mausul, maka amanu jadi istilah mausul. Istilah mausul. Mereka di sini merujuk kepada
Mereka merendahkan, mereka di sini merujuk kepada alladzina kafaru, orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Orang-orang kafir, orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, merendahkan daripada orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bila nanti walladzina taqaw, dan orang-orang yang telah bertakwa oleh mereka, fawqahum yaumal qiyamah, atas kepada mereka, atas pada orang-orang yang kafir. Berada kedudukan dia lebih atas, lebih tinggi daripada orang-orang kafir yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini ayat baru. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, jumlah fi'liyah. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, satu jumlah ismiyah. Saya warnakan hijau jumlah ismiyah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, satu jumlah ismiyah. Walladzina, dan orang-orang yang, itu mubtada. Walladzina, dan orang-orang yang isim mausul, ittaqau silah mausul. Alladzina isim mausul, ittaqau silah mausul. Silah mausul mestilah dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Mereka merendahkan daripada orang-orang yang telah beriman. Mereka merendahkan, ya, mereka melecehkan, merendahkan, ya, betul, daripada orang yang telah beriman oleh mereka. Walladzina taqaw, dulu saya terjemah dulu, saya sangkakan mereka merendahkan daripada orang-orang yang telah beriman mereka dan orang-orang yang telah bertakwa mereka. Kita sangka satu ayat terus. Tak, kita kena pecahkan satu persatu. Kalau tidak, kita sangka dia merendahkan orang beriman dengan bertakwa, dua golongan berbeza ke? Mereka merendahkan daripada orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang telah bertakwa oleh mereka. Ini mubtada. Fawqahum yaumal qiyamah, syibh jumlah, jadi khabar. Fawqa zaraf, hum mereka, mudhaf ilaih. Yauma zaraf, al-qiyamati mudhaf ilaih. Dan orang-orang yang telah bertakwa oleh mereka, di atas mereka pada hari kiamat. Wallahu mubtada, jumlah ismiyah. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, jumlah fi'liyah menjadi khabar bagi mubtada. Khabar bentuk jumlah. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Fi mahalli raf'in, mengambil tempat rafa'. Kenapa? Sebab dia menjadi khabar bagi mubtada. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Dan Allah mubtada marfu', yarzuqu fi'il mudhari', dan fa'il, fi'il dan fa'il. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir jawazan. Jangan Allahu. Allah tu bukan fa'il, Allah tu mubtada. Kalau fa'il, Allah kena yarzuqullah. Yarzuqullahu min man yasha'u bighairi hisab. Itu baru jumlah fi'liyah. Allah tu kena duduk dia selepas fa'il. Tapi oleh kerana Allah letak di awal ayat, maka Allah tu bukan fa'il nama dia. Dia namakan mubtada. Habis yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi khabar bagi mubtada. Seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi khabar bagi mubtada. Ia memberi rezeki akan orang yang ia kendaki bighairi hisab, dengan tanpa hitung. Alhamdulillah. Selesai terjemahan
ayat yang ke 212. Sekarang kita nak bincang tata bahasa. Zuyyina. Okey. Zuyyina. Fi'il madhi majhul. Asal madhi maklum. Wazan atas wazan apa? Fa'ala yufa'ilu. Sebut wazan dulu. Fa'ala fa'ala yufa'ilu. Masdar taf'ilan. Taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Zayyana zayyana yu zayyana yuzayyinu. Masdar. Tolong buat masdar dia apa? Dan ia beri rezeki kepada orang yang ia kendaki dengan tidak terhitung. Zayyana yuzayyinu. Tolong buat masdar dia. Ummu Muslihuddin zayyana tazyinan. Masya Allah. Cepatnya. Ta tambahan fa'il dia zai. Sukun. Taz. Ain fi'il pada kasrah. Tambah ya. Lam fi'il. Tazyinan. Tazyinan. Masdar. Zayyana yuzayyinu. Zayyana telah menghiaskan oleh ia. Yuzayyinu, ia menghiaskan. Dan Allah adalah Umi tambah adalah. Okey, saya nak betulkan. Saya nak berikan pencerahan sikit pada Umi Esa Abu Bakar. Kenapa tambah adalah? Untuk tambah adalah pada khabar yang mufrad saja. Untuk tambah adalah hanya pada khabar mufrad. Tambahan adalah pada khabar mufrad.
Yarzuqu man yasha'u adalah khabar bentuk jumlah fi'liyah. Kalau khabar bentuk jumlah fi'liyah, tak perlu tambah adalah. Khabar bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, bentuk jumlah, tak perlu tambah adalah. Yang tambah adalah hanya pada khabar mufrad saja. Apa itu khabar mufrad? Khabar dalam bentuk satu perkataan. Tak kira lah isim mufrad ke, musanna ke, jamak taksir, jamak muannas salim ke, jamak muzakkar salim. Asalkan ada satu perkataan, itu kita namakan khabar mufrad. Maka pada khabar mufrad tambah adalah. Contoh, ana ustaz, saya adalah seorang guru. Okey. Antum tullab, kamu adalah para pelajar. Adalah untuk khabar mufrad saja tambah adalah. Tak kira pada mubtada ataupun pada isim inna. Maka khabar tambah adalah. Zayyana yuzayyinu taf'ilan. Tazyinan, masya-Allah. Alhamdulillah. Tazyinan. Alhamdulillah, betul. Terima kasih semua kerana anda berikan komitmen yang tinggi, yang sangat luar biasa, sepenuh jiwa. Alhamdulillah. Saya terus kepada perbincangan wazan 4 huruf. Tazyinan. Isim fa'il dia. Isim fa'il. Oleh kerana ini bukan 3 huruf. Okey, noted. Alhamdulillah. Umi Esa. Okey. Untuk tambahan adalah dia hanya berlaku pada khabar mufrad. Khabar ada 2 bentuk. Untuk pengetahuan, saya pernah jelaskan sebelum ini, khabar ada 2 bentuk. Satu bentuk mufrad dan satu lagi bentuk jumlah. Bentuk mufrad yang kita tambah adalah tu. Itu bentuk mufrad nama dia. Satu perkataan, ana ustaz, antum tullab, hum, hunna, talibatun. Tak kisah. Asalkan satu perkataan saja, tambah adalah. Tetapi kalau khabar bentuk jumlah fi'liyah atau khabar bentuk jumlah ismiyah, maka tambahkan. Tak perlu tambahan apa-apa. Tak perlu tambahan apa-apa. Khabar mufrad, tambahan adalah. Ya, terima kasih. Hajar Sarah Abdul. Khabar mufrad saja tambah adalah. Okay? Khabar bentuk jumlah tak perlu. Okay, insyaAllah. Harap dapat faham. Untuk bina isim fa'il. Daripada kalimat zayyana yuzayyinu tazyinan. Dengan cara kita copy fi'il mudhari' maklum. Kita copy fi'il mudhari' maklum. Kita paste. Dengan cara kita buang huruf mudhari', gantikan dengan mim baris dhammah. Gantikan mim baris dhammah. Buang huruf mudhari', gantikan mim baris dhammah. Bukan baris fathah, bukan baris kasrah. Baris dhammah. Untuk 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf saja. Okey, cerita ni. Ambil fi'il mudhari', buangkan huruf mudhari', gantikan dengan mim baris dhammah. Yang lain kekalkan. Kecuali lam fi'il. Huruf yang di akhir tu, lam fi'il. Tukar kepada tanwin. Kenapa tanwin? Sebab dia isim. Isim kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Isim kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Terutama pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Khusus 3 jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Khusus 3 jenis isim saja. Maka jadilah dia isim fa'il. Dan bagaimana terjemah isim fa'il? Dalam sistem harfiah tambah yang cukup. Zayyana telah menghiaskan oleh ia. Yuzayyinu, ia menghiaskan. Tazyinan, menghiaskan saja. Isim fa'il tambah yang saja. Pada terjemahan tambah yang. Isim fa'il tambahkan yang saja. Muzayyinun, yang menghiaskan. Dia ada. Semuanya masing-masing ada tasrif. Muzayyinun, muzayyinani, muzayyinaini. Jamak dia muzayyinuna, muzayyinina. Jamak muzakkar salim. Muannas, isim mufrad untuk muannas. Muzayyinatun,
Muzayyinatani, muzayyinataini, jamak dia muzayyinatun, muzayyinatin. Ini untuk isim fa'il. Kemudian isim maf'ul, kita copy paste isim fa'il. Copy paste. Yang membezakan antara isim fa'il dengan isim maf'ul adalah ain fa'il dia. Tukarkan ain fa'il pada baris fathah. Muzayyinun yang menghiaskan, muzayyanun yang imbuhan di penting. Muzayyinun yang menghiaskan, muzayyanun yang dihiaskan. Muzayyanun yang dihiaskan. Okey. Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar ambil daripada fi'il mudhari'. Copy fi'il mudhari' lagi. Dengan berpandukan daripada fi'il mudhari' yang ganti nama kedua. Daripada tuzayyinu, engkau hiaskan. Kita nak tukarkan kepada hiaskanlah oleh engkau. Ya, terima kasih Maimunah Abdullah. Muzayyinun isim fa'il yang isim fa'il bukan yang saja. Imbuhan di tadi. Masdina lajis. Tolong jelaskan lagi, saya nak tegaskan. Isim fa'il jangan tambah imbuhan di. Imbuhan di khas untuk isim maf'ul sahaja. Imbuhan di untuk terjemahan isim maf'ul. Isim fa'il jangan tambah imbuhan di. Muzayyinun yang menghiaskan, muzayyanun yang dihiaskan, muzayyanun yang dihiaskan, muzayyinun yang menghiaskan. Isim fa'il yang saja, isim maf'ul yang di. Okey, sekali lagi saya tegaskan, saya nak beritahu betul, isim fa'il jangan tambah imbuhan di. Yang tambah imbuhan di hanya pada isim maf'ul saja. Dan kalau fi'il yang tambah imbuhan di, fi'il madi majhul dan fi'il mudhari' majhul saja. Ali Yusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silap Ustaz. Yang menghiaskan. Okey, betul. Alhamdulillah. Minta maaf, saya memang nak kena beritahu. Takut silap nanti. Bila kita silap, dia bukan silap sikit. Silap 180 darjah. Yang mencuri dengan yang dicuri. Yang memukul dengan yang dipukul. 180 darjah berubah. Bila anda tambah imbuhan di, membezakan isim fa'il dan isim maf'ul. Begitu juga fi'il madi maklum dengan madi majhul. Telah imbuhan di tu hanya untuk fi'il madi majhul. Dan oleh tukar kepada akan, madi majhul. Mudhari' majhul pun itu juga. Yang membezakan mudhari' maklum dengan mudhari' majhul, ia di. Apa beza isim dengan fi'il fi'il majhul dengan isim maf'ul? Isim dia tak ada fa'il. Isim tak ada fa'il. Fa'il dia maklum ada fa'il, fi'il majhul ada naibu fa'il. Dalam dia ada dhamir, dan dhamir itu yang berperanan sebagai fa'il ataupun naibu fa'il. Itu format kita dalam menterjemah isim fa'il dan isim maf'ul. Perbezaan menterjemah isim fa'il dengan isim maf'ul, dan juga perbezaan antara madi maklum dan madi majhul, mudhari' maklum dan mudhari' majhul. Itu perlu dititik beratkan. Sekiranya anda mengajar satu hari nanti, jangan anda berleha-leha, jangan anda berlebih kurang dalam mengertikan fi'il maklum dengan majhul. Sangat-sangat berbeza. Dari sudut tulisannya berbeza, bunyi berbeza, makna pun turut berbeza. Bahasa Arab, formula dia senang je. Bila bunyi lain, makna dia pun akan tak berbeza. Lain bunyi, lain makna dia. Maka kita cuba bezakan makna dia sedaya mungkin, semampu boleh, yang dapat kita olah dalam bahasa Melayu, supaya pelajar tu dapat memahami, khususnya pada pelajar-pelajar yang tak ada asas Arab. Orang yang tak ada asas Arab, dia sangat membantu. Tapi bagi yang dah ada asas,
dia lebih mudah lagi. Kalau dia ada disiplin dalam belajar, disiplin dalam terjemah. Tapi kalau tak ada disiplin, ini biasa harfiah ni tak ada apa lah. Kalau itulah anda, apa anda, tak ke mana. Silakan. Falyatafaddal. Kita tak berminat kepada yang nak buat cara sendiri. Cara saya yang saya tegaskan ini kerana saya kenal dia punya kesusahan dia, kesilapan nanti. Akan datang, anda akan sulit nanti. Bila anda mahu melanjutkan pelajaran kepada yang lebih tinggi, nak baca kitab Arab tak berbaris, nanti nak terjemah kitab Arab tak berbaris, semuanya akan menjadi masalah. Baik, teruskan. Macam mana buat fi'il amar? Tuzayyinu. Daripada engkau hiaskan, kita tukar kepada hiaskanlah oleh engkau. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Tak. Langkah kedua, sukunkan pada dhammah di hujung. Bagi yang ada nun atau af'alul khamsah, buang nun. Bagi af'alul khamsah, iaitu fi'il yang bersambung di dalamnya dhamir waw jama'ah, yang fi'il yang mudhari' yang bersambung di dalamnya alif tasniyah dan ya mukhatabah. Semuanya ada 5. Fi'il ini kita namakan af'alul khamsah. Maka kita hazafkan nun. Tapi bagi fi'il yang di dalam dia ada dhamir mustatir, ujuban kejawazan, sama ada yaf'alu, yuzayyinu, tuzayyinu, uzayyinu, kita sukunkan. Sekarang huruf pertama baris fathah, boleh dibaca. Huruf pertama boleh baca. Ya, Encik Azmi Muhammad Yusof. Sistem harfiah membantu ilmu saraf. Bukan ilmu saraf saja, ilmu nahu, ilmu i'rab, i'rabul Quran, i'rab lafaz, i'rab jumlah, semuanya akan membantu. Kalau kita belajar saraf, kita nampak ilmu saraf. Tapi belajar nahu, banyak nanti kita akan dapat tahu. Belajar i'rab pun banyak kita akan dapat tahu daripada harfiah. InsyaAllah. Zayyin, inilah fi'il amar. Kenapa tak tambah hamzah wasal, Ustaz? Hamzah wasal ditambah hanya pada fi'il 3 huruf. Itu pun kalau tak boleh dibaca. Kalau huruf pertama baris sukun. Huruf pertama baris sukun. Fa-fi'il di baris sukun, memang kena tambah hamzah wasal. Itu fi'il untuk 3 huruf. Dan juga fi'il 5 huruf yang sekiranya fi'il madinya ada hamzah wasal. Atau wazan ifta'ala yafta'ilu, in fa'ala yanfa'ilu, dan if'al la yaf'alu. Ni 3 wazan ni je. Maka fi'il amar pun ada hamzah wasal. Kadang fi'il madhi ada hamzah wasal. Tapi bagi wazan yang tafa'ala yatafa'alu dan tafa'ala yatafa'alu, 2 wazan tu, amar dia tak ada hamzah wasal. Kerana fi'il madhi pun tak ada hamzah wasal. Jadi perhatikan betul-betul. Fi'il yang ada hamzah wasal 3 huruf. Sulasi mujarad confirm semua kena ada. Kecuali yang ada huruf ilat ataupun yang mahmus ataupun mudha'af, dia kan tak perlu hamzah wasal. Tapi kalau bentuk salim semuanya kena ada hamzah wasal. Okey, seterusnya zayyin fi'il amar. Fi'il amar dah sudah. Zayyin, zayyina, zayyinu, zayyini, zayyina, zayyinna. Amar. Fi'il nahi sebagaimana fi'il mudhari'. Kita ambil daripada fi'il mudhari'. Engkau hiaskan. Tuzayyinu. Untuk fi'il nahi, kita hanya cukup sekadar kita tambahkan lam alif saja di awal lafaz. Dan sebagaimana fi'il amar yang berdhammah tukar sukun, maka fi'il nahi pun tukar sukun juga. La tuzayyin, itulah fi'il amar. La tuzayyin, arti dia jangan. La tu artikanlah jangan. La tuzayyin, jangan engkau hiaskan. La tuzayyin, jangan engkau hiaskan. Zayyin, ya. Dan fi'il nahi kadang-kadang
Kadang-kadang berlaku juga pada untuk ganti nama yang ketiga. Wala yudara, dan jangan ia dibahayakan. Ada juga kita jumpa fi'il mudhari' bagi pihak ketiga, dia dan majhul pada juga ayat tentang hutang dia. Tapi baris akhir baris sukun. La tu kita namakan la nahiyah wa jazimah. La ni sini kita namakan la nahiyah wa jazimah. La nahiyah artinya apa? Dia bentuk larangan. La bentuk larangan. Dan jazimah dia menjazamkan fi'il mudhari'. Jazimah dia menjazamkan fi'il mudhari'. Apa tanda jazam? Ada 3 untuk fi'il mudhari', ada 3 tanda jazam. Tanda pertama yang baris dhammah tukar sukun, 1. Tanda pertama sukun. Tanda kedua hazaf nun, khusus pada af'alul khamsah. Tanda kedua hazaf nun, khusus pada af'alul khamsah. Dan tanda yang ketiga hazaf huruf illah. Tanda ketiga hazaf huruf illah. Ini khusus pada fi'il yang mu'tal akhir. Khusus pada fi'il yang mu'tal akhir. Apa itu fi'il mu'tal akhir? Fi'il yang lam fi'ilnya huruf illah. Sekiranya lam fi'il huruf illah, maka bila dimasuki la nahiyah, huruf illah tersebut akan digugurkan. Hazaf huruf illah. Ada 3 tanda saja. Boleh tolong kau tulis nota? 3 tanda untuk fi'il mudhari' majzum. 3 tanda untuk fi'il mudhari' jazam. Ada 3 tanda. Tanda pertama sukun. Ada 3 tanda untuk fi'il mudhari' majzum atau fi'il mudhari' jazam. Dia berlaku disebabkan ada penjazam dia. Ada faktor yang menyebabkan fi'il mudhari' itu jazam. Antaranya huruf jazam lah. Ataupun jumlah talabi. Dia jawab talabi juga jazam. Atau jumlah syarat. Bila ada tu syarti yang menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Itu juga antara sebab-sebab dia. Tapi yang saya nak tegaskan, apakah tanda fi'il mudhari' jazam? Soalan ni, apakah tanda fi'il mudhari' majzum? Ada 3 tanda untuk fi'il mudhari' majzum. Tanda pertama, baris sukun. Tanda pertama, baris sukun khususnya kepada fi'il yang punya dhamir mustatir. Khususnya fi'il mudhari' yang ada dhamir mustatir di dalamnya. Sama ada dhamir mustatir wujuban atau jawazan. Bila ada dhamir mustatir je, pastikan fi'il mudhari' itu jazam dan tanda jazam baris sukun. Tanda jazam baris sukun. Lam yalid walam yulad, baris sukun. Tanda kedua, tanda jazam bagi fi'il mudhari'. Ya, Samuda. Alhamdulillah. Anda tulis je, tak apa. Tulis je. Ada orang baca, ingat, Alhamdulillah. Tak ada orang baca pun anda mengukuhkan ingatan anda. Paling tidak pun anda komen anda meramaikan komen. Bila anda komen, dia akan, ranking akan naik, akan bertambah dia. Capaian akan lebih bertambah pada kawan-kawan yang lain. Yang friend anda ni, bila anda komen. Tanda jazam bagi fi'il mudhari' ada 3. Pertama, sukun. Ini berlaku pada fi'il mudhari' yang di dalam dia ada dhamir mustatir. Sama ada dhamir mustatir wujuban atau jawazan. Sama. Kedua, tanda mudhari' bagi fi'il tanda jazam bagi fi'il mudhari' adalah dengan huruf nun, hazaf nun, dengan hazaf nun. Ini berlaku pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Fi'il yang di dalamnya ada dhamir alif tasniyah. Antaranya yaf'alani dengan taf'alani. Yaf'alani ia berdua. Taf'alani engkau berdua. Engkau berdua dan dia berdua muannas. Engkau berdua muannas pun sama juga, sama taf'alani. Yaf'alani dengan taf'alani. Okay. Dalam dia ada alif tasniyah di hujung tu. Alif tasniyah itu sebagai fa'il bagi maklum dan naibu fa'il bagi majhul. Tanda kedua, tanda jazam bagi fi'il mudhari'.
Tanda kedua bagi jazam untuk fi'il mudhari' adalah dengan hazaf nun. Okey. Tanda pertama sukun, kedua hazaf nun. Kenapa hazaf nun? Kerana bila bersambung dengan alif tasniah, bersambung dengan waw jamaah. Yaf'aluna dengan taf'aluna. Yaf'aluna dengan taf'aluna. Yaf'aluna mereka berbuat. Taf'aluna kamu membuat. Mana dhamir kamu? Mana dhamir mereka? Waw jamaah. Habis nun tu apa dia? Nun tu adalah tanda rafa'. Bagi jazam, hazaf nun. Bagi jazam, hazaf nun. Oh, siapa tulis ni? Yati Harun. 3 tanda bagi fi'il mudhari' jazam atau majzum. Sukun, kedua hazaf nun, dan ketiga hazaf nun bagi af'al khamsah, betul? Ketiga hazaf ru'illah bagi fi'il mu'tal akhir, masya-Allah. Isim lam fi'il huruf ilat, betul, masya-Allah. Tahniah Yati Harun. Nota anda layak diberikan 5 bintang. Ketun fi'il mudhari' majzum, sukun, hazaf nun, hazaf ru'ilat. Ya, Katun. Arab tu Katun. Masdina najis, 3 tanda jazam bagi fi'il mudhari', betul? Sukun, hazaf nun, dan hazaf ru'ilat. Masya-Allah, bagus. Azrin, sukun, huruf akhir, hazaf huruf nun, dan buangkan huruf ilat. Ya. Alhamdulillah. Bisa mudah. Hazaf nun bagi af'al khamsah. Huruf ilat fi'il yang mu'tal akhir. Masya-Allah. Hasan. Masya-Allah. Semuanya okeylah. Alhamdulillah. Anizah Matnur, 3 tanda. Okey. Tanda sukun khusus bagi fi'il mudhari' yang ada dhamir mustatir. Mustatir, bukan mustafir, mustatir. Huruf illah bagi fi'il mu'tal akhir. Huruf nun bagi huruf nun, hazaf huruf nun berlaku pada fi'il mudhari' yang 5 ya, af'al khamsah. Alhamdulillah. Okey, bagus. La tuzayyin, sukun. Kemudian fi'il nahi, isim zaman, isim makan dan isim zaman dan isim makan. Apa itu isim zaman? Kata nama tempat. Isim zaman kata nama masa. Isim makan kata nama tempat. Macam mana nak tahu? Kita copy paste saja isim maf'ul. Isim maf'ul mana ni? Kita copy, kita paste. Inilah isim zaman. Masa, menghias. Isim makan sama juga. Paste. Copy paste je. Ain fi'il bil fathah. Serupa. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan ni serupa. Anda tak perlu tukar. Copy paste cukup. Muzayyanun, madhi majhul, zuyyina. Madhi majhul, zuyyina. Kita copy paste ni. Belum. Huruf pertama bar dhammah. Tukar ke dhammah. Ain fi'il bar kasrah. Dah. Zuyyina. Akhir tetap pada atas. Tak perlu berubah. Zuyyina fi'il madhi.
telah dihiaskan akan ia mudhari'. Copy paste lagi. Copy. Yuzayyinu maklum majhul. Huruf mudhari' dah baris dhammah, tak payah ditukar lagi. Ain fi'il tu yang saya baris bawah tukar baris fathah. Jadilah fi'il mudhari' majhul. Macam mana cara terjemah? Yuzayyanu ia dihiaskan. Yuzayyinu ia menghiaskan. Yuzayyanu ia dihiaskan. Dan masing-masing ada 14 tasrif. Boleh buat tasrif sendiri sebagai latihan. Alhamdulillah. Selesai satu fi'il. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, ni murakab. Tausifi, sifat mausuf. Al-hayatud dunya. Saya merahkan sama-sama. Tak apalah. Wa yaskharuna, dan mereka merendahkan. Ni wazan berapa ni? Wazan nombor berapa ni? Yaskharuna sama macam wazan pertama, sama wazan yang keempat. Sama ada fi'il madhi dia sakhara yaskharu ataupun wazan keempat sakhira yaskharu. Yang lebih tepat bila kita buka kamus. Bila kita buka kamus baru kita tahu apakah wazan dia. Kalau tak buka kamus kita tak tahu. Tapi kebarangkalian dia hanya dua. Mungkin fi'il madhi sakhara, mungkin fi'il mudhari', fi'il madhi sakhara ataupun wazan pertama. Itu wazan pertama. Wazan keempat mungkin fi'il madhi sakhira. Mudhari' yaskharu dah tahu. Mungkin wazan pertama atau wazan keempat. Buka kamus, kamuslah menentukan. Kamuslah yang akan menentukan sama ada wazan pertama atau wazan keempat. Wazan pertama atau keempat? Wazan nombor berapa? Cuba tengok. Anda yang sedang menonton sekarang ni, cuba tengok wazan nombor berapa? Sakhira, ya. Wazan yang keempat. Sakhira yaskharu. Wazan yang keempat. Sakhira yaskharu. Sakhira yaskharu. Fi'il madhi sakhira, fi'il mudhari' yaskharu. Isim fa'il sakhirun. Isim fa'il sakhirun. Isim fa'il sakhirun. Isim maf'ul maskhurun. Isim maf'ul maskhurun. Abu Aaron is watching. Masya Allah. Abu Aaron, kejap lagi nak pergi ke DIC. Hantar sihat tak Abu Aaron? Lama tak dengar berita. Okey. Yaskharuna, mereka merendahkan. Sakhira fi'il madhi, yaskharu mudhari', masdar kena buka kamus. Masdar kena buka kamus. Kita tak boleh nak pastikan sebab fi'il 3 huruf. Fi'il 3 huruf masdar dia kena berpandukan kepada kamus bahasa Arab. Noun form dia sukhriyah. Sukhriyah tu masdar dia. Sukhriyah.
Isim fa'il dia sakhirun, yang merendahkan. Maskhurun, isim maf'ul, yang direndahkan. Ini beza 3 huruf. Beza isim fa'il dia tak macam yang 4 huruf ke atas. Yang 3 huruf ada style lain. Maskhurun, yang direndahkan. Amar dia berpadukan fi'il mudhari'. Iskhar, nahi dia la taskhar. Isim zaman, isim makan. Dengan fi'il mudhari' kita buang huruf mudhari', ganti dengan baris mim baris fathah. Jadi maskharun, maskharun masa merendahkan, tempat merendahkan. Miskharun, alat merendahkan. Walaupun tak ada, kita buat je nak buat latihan. Si maksud susah, tak ada makna dia. Okey. Ada ketika sesuai, ada ketika tak sesuai. Tapi kita nak buat latihan, kita buat je. Maskharun, maskharun, miskharun. Sukhira, yuskharu. Yuskharu. Kalau mudhari' majhul, buang huruf ya, ganti baris dhammah. Cukup dah. Dah ain fi'il dah baris atas, tak payah tukar-tukar lagi. Yuskharuna, mereka direndahkan. Yaskharuna, mereka merendahkan. Minal ladzina amanu, daripada orang-orang yang telah beriman mereka. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang telah bertakwa oleh mereka. Kenapa jadi begini? Kerana ada huruf ilat. Ittaqaw, telah bertakwa oleh mereka. Ittaqa, ada huruf ya, ada huruf ilat ya, tak berhakat, kat fathah. Ittaqa, ittaqaya, ittaqaw, ittaqat, ittaqata, ittaqaina, ittaqaita, ittaqaituma, ittaqaitum, ittaqaiti, ittaqaituma, ittaqaitunna, ittaqaitu, ittaqaina fi'il madhi. Mudhari' yattaqi, yattaqiyani, yattaquna. Tattaqi, tattaqiyani, yattaqina. Tattaqi, tattaqiyani, tattaquna. Tattaqina, tattaqiyani, tattaqina. At-taqina, at-taqi. Untuk yang mukhatabah dengan nun niswah sama bunyi dia. Tapi bahasan i'rab dia tak sama. I'rab untuk nun niswah tattaqina atau nun niswah tu fa'il dia. Tattaqina ya mukhatabah, untuk ya mukhatabah tu fa'il dia. Berbeza. Kemudian seterusnya, walladzina taqaw fawqahum yaumil qiyamah wallahu yarzuqu, dan Allah ia memberi rezeki. Yarzuqu fi'il mudhari'. Hujan turun lebat. Wah, hujan dah mula turun. Beginilah di Kuantan, hujan sentiasa mencurah-curah turun. Semalam bukan kata nak ke Melaka, bukan nak kata nak KL, nak ke Bandar Kuantan pun tak lepas. Nak ke Bandar Kuantan pun tak lepas. Air melintas jalan penuh. Jadi kita duduk rumah je, kita bincang, kita sembang, kita bincang dengan Quran. Kita kongsikan ilmu Quran kita. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah ia memberi rezeki akan orang yang ia kendaki dengan tanpa hitung. Okey, untuk ittaqa tu ada huruf ilat di hujung, dia memang mencabar sikit. Okey. Saya rasa saya untuk ayat nak buat tak isim fa'il, isim maf'ul? Ittaqa, yattaqi. Nak buat tu tidak? Fi'il madhi, fi'il mudhari', ittaqa, yattaqi sebagai penutup kita. Saya nak kita pindah ayat 213, panjang ni. Saya buat sikit. Ittaqa, yattaqi. Kenapa? Ini wazan apa ni? Okey. Di wazan 5 huruf. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala mudhari'
Ngilu. Masdar dia ifti'alan. Ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Boleh je Ustaz. Oh, boleh je. Je. Okey. Di asal ittaqa yattaqi. Fa fi'il waw qaf ya. Asalnya iutaqaya. Iutaqaya. Iutaqa asalnya. Waw tu listiqal berat, maka dia idghamkan waw ke dalam ta. Maka dia jadilah waw tu diidghamkan dalam ta. Iutaqaya asalnya. Ya, tak boleh beri hakat. Okey, baik, kita kembali kepada waw tu idghamkan dalam ta, dia jadi ittaqa, dan ya tu tak boleh diberikan harakat, jadi huruf mat. Ittaqa telah bertakwa oleh ia. Mudhari' yattaqi. Asalnya yautaqi, jadi waw tu idghamkan jadi yat taqi. An fi'il bil kasrah. Yattaqi, ia bertakwa. Ittiqa. 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 Taqwa. Ittiqaan. Isim fa'il. Isim fa'il copy fi'il mudhari'. Buang huruf mudhari', ganti mim baru dhammah. Asalnya muttaqiyun. Okey. Tapi ada sikit perubahan. Kenapa berubah dia? Asalnya muttaqiyun sama lah. Super muttaqiyun. Bila huruf ya ada dhammah tu kita sukunkan. Huruf ya tak boleh diberikan harakat. So dia jadi muttaqin. Nakirah dia muttaqin. Muttaqin ini kalau nakirah. Kalau ma'rifah al-muttaqi. Perbezaan antara makrifah dengan nakirah,
bagi isim mangkus ke. Al-muttaqi ada ya. Kalau isim mangkus yang ma'rifah, kalau nakirah muttaqin. Marfu' pun muttaqin, mansub pun muttaqin, majrur pun muttaqin. Tapi tanda rafa' dia dhammah muqaddarah 'alal ya. Nasab dia fathah muqaddarah 'alal ya. Jar dia kasrah muqaddarah 'alal ya. Isim mangkus mansub dia dengan fathah zahirah, sorry. Mansub dengan fathah zahirah. Okey, isim fa'il, isim maf'ul. Muttaqin, isim maf'ul. Fi'il amar dia isim maf'ul macam mana? Muttaqin, muttaqan. Muttaqin, muttaqan. Sekejap, saya pastikan dulu. Saya pastikan dulu. Okay, saya cek dulu. Si maf'ul. Nakis ihtada yahtadi muhtadin muhtadan. Okey. Muhtadan. Muttaqin, muttaqan. Okey, isim fa'il. Isim maf'ul dia. Muttaqan. Ni. Isim maf'ul dia. Fi'il amar dia. Fi'il amar ambil daripada fi'il mudhari'. Copy. Paste. Kita buang huruf mudhari'. Dia berlaku pada ganti nama kedua dulu. Buat tukar dulu. Tattaqi, engkau bertakwa. Macam mana nak tukar bertakwa lah oleh engkau? Buang huruf mudhari', huruf ta, ganti dengan hamzah wasal. Walaupun huruf pertama tu boleh baca tattaqi, tapi oleh kerana sebenarnya waw tu mati, sukun. Waw tu sukun. Ittaqa. Kita ganti. Fi'il madhi ada hamzah wasal. Copy paste hamzah wasal pada fi'il madhi ni. Copy. Yang ada buang huruf mudhari', yang baru dhammah sukunkan, yang ada huruf ilat buang huruf ilat. Ini fi'il madhi. Ittaqi, bertakwalah oleh engkau. Ittaqi, ittaqiya, ittaqu. Untuk muannas ittaqi, ittaqiya, ittaqina. Fi'il amar untuk fi'il yang ada huruf illah di hujung. Okey. Fi'il nahi daripada fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari' juga. Fi'il nahi tambah lam alif dulu. Huruf mudhari' buang. Tambah huruf ta.
Engkau tattaqi. Kalau la tattaqi, tidak engkau bertakwa. Hazaf huruf ilat, dia akan jangan engkau bertakwa. La tattaqi. Ada 3 tanda bagi fi'il mudhari' jazam. Antaranya pada dhammah. Ini fi'il yang sahih akhir, yang di dalam dia ada dhamir mustatir wujuban atau jawazan. Kemudian hazaf nun bagi af'al khamsah, dan hazaf huruf ilat bagi fi'il yang mu'tal akhir. Hazaf huruf illah bagi fi'il yang mu'tal akhir. Alhamdulillah. Baik. Ini fi'il nahi, amar nahi dan isim maf'ul, isim zaman, isim makan sama. Copy paste je. Isim zaman, isim makan, isim alat. Isim alat tak ada. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tak ada isim alat. Zaman dan makan saja. Fi'il madhi majhul. Uttuqiya. Majhulnya. Misal ajwaf, nakis, lafif, multawi. Ifta'ala yafta'ilu. Sekejap bangun. Nak buka ni. Bina lafif multawi. Naqis lafif multawi. Uttuqa. Uttuqa. Okey, tak apa. Uttuqa muttaqun. Uttuqiya kalau majhul uttuqiya. Uttuqiya jadi uttuqa. Uttuqiya kena kekalkan lah. Nanti masuk kena kekalkan lah. Okey. Kita kekalkan. Copy. Yes. Dumma awaluhu u. U. Tu. Ain fi'il berkasrah. Utuki. Utukiya. 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 Kena je. Bila tu kita idghamkan. Wow. Okay. Idghamkan. Wow. Hazaf nun. Hazaf wow. Tadi cadahkan. Uttuqiya. Uttuqiya yuttaqa. Fi'il madhi mudhari'. Yuttaqa. Ya dhammah. Yuttaqa. Yuttaqa. Ia
ia ditakutkan. Takwa mana takut, takwa juga mana memelihara diri, ia dipelihara diri. Ittaqah, pelihara diri juga. Ittaqah juga bermakna berbakti. Allahu a'lam bissawab. Terasa cukup untuk ini. Jam 9 dah nak selesaikan ni. Baik, insyaAllah hari Isnin nanti kita akan sambung ayat 213. Saya silap tadi. Saya tak nak pecahkan kepada jumlah. Minggu depan Isnin nanti baru kita jumlahkan sendiri. Mana kana an-nasu ummatan wahidatan, fa ba'athallahu an-nabiyyina wa mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat 213. Kita jumpa hari Isnin nanti insya-Allah. Okey, baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa hari Isnin nanti. Hari Isnin saya dah start daurah. Kita cuti 2 minggu rasanya. Kita cuti hari Minggu. Kita cuti 2 minggu. Tapi mungkin saya tukar kepada hari Sabtu dan Ahad. Okey. Memandangkan daurah di Melaka untuk banner, untuk daurah Nahu, saya terhenti seketika kerana banjir. Saya tak lepas untuk ke Melaka. Saya tak dapat nak ke Melaka. Jalan untuk ke Muazzam tutup, jalan nak ke KL tutup. Semua laluan untuk ke Melaka sangat terbatas. Kalau ada laluan pun saya kena redah air, merentas ke Rompin saya akan pantah balik ke Muazzam baru ke Melaka. Agak berisiko kerana air deras. Saya kena bawa kenderaan yang agak tinggi. Kalau kereta compact ni tak boleh. Jadi saya kira saya berehat, saya fokus pada kursus intensif dan insya-Allah kelas kita akan diganti pada hari Ahad, Sabtu dan Ahad insya-Allah. Kelas kita ganti kepada Sabtu dan Ahad. Boleh insya-Allah. So ini keputusan saya untuk ketika ini, memandangkan Sabtu dan Ahad 2 minggu berturut-turut ni saya tak akan Melaka. Saya manfaatkan Sabtu dan Ahad ni pagi untuk kelas ganti kepada program ayat-ayat 212. Ataupun mungkin saya sambung juzuk Ammah. Sabtu Ahad ada kelas ganti, saya sambung juzuk Ammah. Saya pulang kepada anda. Sama ada nak teruskan juzuk Ammah, sambung juzuk Ammah ataupun teruskan ayat yang ke 214. Saya nak jawapan sekarang. Sabtu dan Ahad ni saya akan bersiaran. Saya akan bersiaran Sabtu dan Ahad sebagai ganti hari Isnin dan hari Khamis minggu depan. Sebab Isnin dan Khamis, Isnin hingga Jumaat, saya fokus pada daurah intensif Tafhimul Quran, Dita, dan pelajar-pelajar dah siap sedia. Saya dapati mereka semua dah bersiap. InsyaAllah, hari Isnin jam 8.30 hingga Zuhur. 5 jam 1 hari. Berarti 10 hari 50 jam. 10 hari 50 jam. Dan 50 jam tu akan terisi 1 juzuk, terjemahan 1 juzuk daripada semua pelajar. Kemudian dan di dalamnya ada pengisian Nahu, Saraf dan Latih Tubi, terjemahan Latih Tubi dari sudut ilmu Nahu, Saraf. Itu pengisian untuk Isnin hingga Jumaat. Sabtu dan Ahad kita akan sambung. Adakah mau sambung ayat yang ke-213 ataupun juz Ammah? Kalau peratusan untuk 213 banyak, kita akan sambung 213. Kalau tidak, kita akan juz Ammah. Juz Ammah tak banyak cerita. Kalau juz Ammah lebih fokus kepada separuh terjemah juz Ammah, separuh lagi setengah jam awal untuk terjemahan juz Ammah dan setengah jam awal lagi sambungan fi'il mu'tal. Ajwaf dah sudah, misal naqis. Kalau setuju kita akan sambung. Tapi saya rasa memang elok
Kami yang ada intensi nak cuti. Yang ada intensi nak cuti, okey. Kita buat santai-santai lah. Sabtu Ahad kita lebih pada santai. Juzuk amal lah Okey, insyaAllah. Kita juzuk amal dan kita bincang tentang fi'al mu'tal. Fi'al yang ada huruf ilat. Misal dah sudah, ajwaf belum lagi. Ajwaf ada 3 wazan, insyaAllah. Okey. Keputusan, saya putuskan bahawa Sabtu Ahad nanti kita akan bincang juzuk amal. An-Nas dah sudah, Al-Falaq dah sudah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kita bincang Al-Ikhlas dan seterusnya kita bincang fi'il yang ada huruf ilat pada ain fi'il. Fi'il bentuk ajwaf. InsyaAllah Sabtu dan Ahad nanti. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang ingin berkongsi, boleh silakan. Kita kongsikan hanya 1 jam saja. 1 jam dan 7.30 hingga 9, insyaAllah. Lepas tu anda boleh selesaikan urusan anda. 1 jam 1 hari. Daripada 24 jam, hanya 1 jam setengah. Berarti 22 jam setengah. 22 jam setengah je satu hari. Tidur 6 jam. Tidur dah. Seumur hidup dah pernah tidur dah. Quran ni. Itu saja yang kita nak manfaatkan. Berapa nisbah untuk Quran dengan kehidupan kita. Dengan yang dalam tekak kita, yang kita pandang mata kita, yang santapan telinga kita, berbanding dengan Quran. Berapa nisbah dia? Anda fikirkan sendiri, anda timbangkan sendiri. Anda beri jawapan. Kalau anda nak ikuti, saya akan share, live pada 7.30 hingga 9 hari Sabtu dan Ahad, membincangkan juzuk ammah, surah Al-Ikhlas. Kemudian diikuti surah Al-Masad, insyaAllah. Dan surat yang kedua, kita akan bincang ilmu saraf yang ada huruf ilat, insyaAllah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Semoga berjumpa lagi pada hari Sabtu. Dan selamat mengikuti kursus intensif kepada peserta yang dah berdaftar. InsyaAllah kita akan gambling sepenuhnya secara online. InsyaAllah saya akan gunakan aplikasi Zoom nanti, insyaAllah. Harap bersedia. Dan saya akan usahakan, saya nak pastikan anda boleh menterjemah dengan lancar, tanpa ada sebarang nota, Arab sepenuhnya, dan insyaAllah untuk juzuk pertama. Dan masa yang sama, anda akan dibimbing untuk mengetahui ilmu nahu dan ilmu saraf sekaligus. Nahu dan saraf sekaligus, bagaimana nak apply pada terjemahan, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.